Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan baca kita sama-sama surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya, ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih limpahkan kurnia kepada kita kesihatan, iman, al-Islam dan kemudahan untuk datang bersama-sama di dalam majlis ini, sama ada daripada jauh ataupun daripada dekat, sama ada hadir di masjid ini ataupun hadir di dalam telefon di line, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan kembali sekali lagi bersama-sama untuk di dalam kisah suwar min hayati sahabah, iaitu beberapa gambaran daripada kisah para sahabat yang masyhur, yang terkenal, yang merupakan orang-orang yang telah ditarbiyah, telah dididik, dihasilkan, diproduk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang sahabat yang dipanggil dengan gelaran Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin, anak kepada emak kepada hamba. Tu gelaran dia lah yang masyhur. Namanya kita tak sebut lagi. Jadi sahabat ini kehebatannya daripada kecil dia dah masuk Islam dah. Maksudnya sebelum daripada balik. Dia ni orang miskin. Kerja dia menggembala kambing. Ni biasalah zaman Nabi dulu. Kalau orang miskin, dia tak enjoy lah, dia tak ada duit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun masa dia muda pun dia miskin, anak yatim. Walaupun datuknya adalah Abdul Muttalib, salah seorang daripada orang yang hebat lah di Makkah Al-Mukarramah, tapi kehidupan dia miskin. Sebagai contoh lagi ialah Abu Talib. Abu Talib pun miskin, anak dia ramai. Jadi oleh kerana anak ramai, Abu Talib ni bapa saudara kepada Nabi, jadi dia telah memberikan anak dia ni, iaitu Ali bin Abi Talib tu, Ali bin Abi Talib, anak kepada Abu Talib. Anak dia tu dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia tak ada duit, tak cukup nak beri makan. Gitulah. Jadi Ibnu Mas'ud ni samalah Nabi kita pun masa dia kecil-kecil dulu, masa muda-muda sebelum balik, dia akan pergi ambil upah. Itu tabiat orang Arab Dia akan ambil upah daripada orang kaya di Mekah ni yang banyak kambing. Dia bawa kambing untuk pergi ke padang pasir, beri makan kambing. Biasanya keluar satu hari pagi ataupun balik pada waktu malam, ataupun berhari-hari berada di luar. Dan biasanya budak-budak ni, budak-budak yang jaga kambing ni amanah. Kita akan tengoklah cerita ni dalam kisah Ibnu Ummi Abdin ini pada malam ni, bagaimana kisah dia ni masuk Islam dan dia ni sangat-sangat amanah. Jadi oleh kerana dia ni miskin, semasa tu dia ceritakan satu kali dia ni menggembala kambing di luar daripada kota Mekah, membawa kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth salah seorang daripada orang kaya di Mekah ni, bersama-sama dengan Abu Jahal lah yang popularnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang kaya. Jadi mereka ni banyak kambing. Jadi bila cerita banyak kambing ni, jadi mereka akan beri bela kambing itu dibawa oleh budak-budak ni.
Jadi budak-budak ni, salah seorang daripada budak-budak ni ialah nama dia yang kita nak cerita pada malam ni, ialah nama dia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, ataupun gelaran masyhur dia Ibnu Mas'ud, orang panggil dia, ataupun Ibnu Ummi Abdin. Jadi pada satu hari dia telah menggembala kambing. Tiba-tiba dia tengok ada dua orang datang daripada jauh, datang, dan bila sampai dekat ni dia tengok orang tua, orang dewasa lah. Pada masa tu orang tu umur dalam 40-an. Jadi bila dia datang dalam keadaan lapar dan juga dahaga, jadi dua orang ini telah tanya kepada Abdullah ibn Mas'ud ni, awak ada tak kambing, awak ada tak susu kambing? Sebab kami nak minta susu kambing. Jawab Abdullah ibn Mas'ud, aku ada kambing, aku ada susu, tapi kambing ini bukan milik aku, bukan aku punya, ini tuan aku punya, tuan kambing punya, iaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi selepas dia kata macam tu, dua orang lelaki ni berkata, kalau macam tu tak apa. Jadi dia kata, ni kambing bukan kambing aku ni dipanggil Mu'taman. Dia panggil Mu'taman ni pemegang, hanya dapat amanah untuk jaga kambing, bukan beri minum susu kepada orang. Okay, tak apalah. Dua orang ni berkata kepada dia, kalau macam tu boleh tak minta kambing yang memang tak ada susu lah. Dia kata, ada kambing yang tak ada susu, kambing budak lah, kambing anak kambing, itu yang tak ada susu. Tak apa. Dua orang lelaki ni minta kepada Abdullah ibn Mas'ud ni kambing yang tak ada susu tu. Kemudian dua orang lelaki ni, salah seorang daripada lelaki ni pegang, kita panggil apa tak tahu, tempat keluar susu tu, kambing. Kalau dalam Arab dia panggil dal. Kalau dalam manusia dipanggil lain, dia panggil suda, dia panggil. Kalau kambing dia panggil ad-dal. Dal tu tempat susu kambing tu. Memanglah kambing kecil, mana ada susu, tak beranak, tak apa lagi. Tapi lelaki ni dia pegang tempat susu kambing tu, tiba-tiba je tempat susu tu jadi besar. Besar. Kemudian dia ambil batu, cerita seorang lagi ni ambil batu yang berlubang, dia panggil. Dia sebutkan dalam hadis ni macam tu. Satu batu yang ada macam lubang sikit lah, lekuk sikit. Dia tadah gunakan batu ni untuk tadah ni. Kemudian kedua-duanya pun minum. Sudah minum, puas minum dah. Dua-dua orang ni dah minum. Kemudian dia pegang tangan dia balik pada tempat kambing tu. Kambing tu pun, tempat susu kambing tu, lepas tu dia menguncup balik. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ni tengok, terkejut lah. Ni main silap mata apa pula ni? Kata ni pelik ni. Jadi dia pun katalah kepada lelaki ni, aku nak belajar juga, boleh? Aku nak belajar daripada kamu, macam mana kamu boleh, kita kata macam sihir lah ni, silap mata main dengan susu kambing ni. Jadi lelaki ni berkata, dia kata, kamu rajulun mu'allam, dia kata, kamu memang dah pandai dah. Apa maksud pandai sini? Macam-macam lah ulama kata. Tapi selepas daripada tu balik ke Mekah, terus Ibnu Mas'ud ni cari lelaki ni. Siapa lelaki ni? Lelaki ni ialah Nabi SAW, Muhammad, dan seorang lagi kawan dia tadi itu adalah Abu Bakr radhiyallahu anhu. Jadi lepas tu dia jumpa terus, dia pun terus masuk Islam. Cerita ni diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cerita bagaimana dia boleh masuk Islam. Jadi nombor satunya, dia masuk Islam kerana dia terpegun, terkejut tengok hebatnya ni. Rupa-rupanya bila dia tanya apa ni Nabi SAW bagaimana boleh tu bukan jampi, tu adalah minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keluar susu. Doa aje. Kita ada beza doa dengan sihir. Sihir ni biasanya confirm, dia confirm, dia lah kata confirm. Kalau dia buat macam ni dapat, dia buat macam ni dapat. Tapi doa lain, doa tak mesti dapat. Doa kemungkinan Allah beri, kemungkinan Allah tak beri lagi.
tapi Allah Ta'ala akan beri kalau kita doa dengan betul. Cuma bila kita akan dapat apa yang kita doa tu, kemungkinan atas dunia tak dapat, kemungkinan lepas 10 tahun, lepas 100 tahun. Samalah seperti doa-doa Nabi-Nabi ni. Kadang-kadang bila dekat tu doa Nabi Nuh alaihi salam, bila dia doa tu 950 tahun barulah Allah Ta'ala makbulkan. Ada doa Nabi-Nabi ni tak dapat atas dunia ni, tapi di akhirat dapat. Yang pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata doa mukhul ibadah. Doa adalah otak kepada ibadah, ataupun ada satu lagi hadis kata doa huwal ibadah. Doa tu sendiri ibadah dah. Doa sendiri dah dapat pahala dah. Bukannya dapat apa. Jadi doa tu jadi banyaklah doa. Salah satu daripada cara kita ni nak dapat pahala ialah dengan banyak berdoa. Jadi lepas tu dia kata aku jumpa dengan Nabi SAW. Ini awal Islam lagi, awal mula-mula lagi, Nabi baru saja berdakwah. Kemudian Nabi tawarkan Islam kepada dia, dan kemudian dia masuk Islam. Dia kata aku adalah orang yang ke-6 masuk Islam. Orang yang ke-6, makna 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 6 Jadi pada masa tu dapatlah gelaran dia yang dipanggil sebagai sahabat yang masuk Islam awal-awal ni. Kita panggil dia as-sabiquna al-awwalun, orang yang awal. Sabiqun al-awwalun ni bukan tak kira siapalah. Jadi itulah kisah dia. Dan dia ni sifat dia adalah seorang yang miskin, betul kan? Kalau tak miskin takkanlah gembala kambing. Jadi satunya miskin. Kemudian yang kedua, betis dia ni kurus, betis ni kecil, tak tahu panggil apa ni, panggil apa, selding apa benda, betis dia tu macam lidi yang panggil kan. Sekali tu dia ni berkhidmat kepada Nabi SAW. Dia kerja cari apa ni, dulu apa ni, orang bersugi. Sekarang pun orang bersugi juga guna kayu sugi tu. Kita pergi ke Mekah, pergi Madinah, kita akan jumpa orang jual kayu sugi. Kayu sugi tu sebenarnya ialah nama dia akar kayu arak tu. Arak bukan arak minum arak tapi nak macam nama dia lebih kurang, alif ra kaf gitu, arak gitu. Yang orang buat kayu sugi jual tu, yang ikat-ikat tu. Jadi benda tu banyak di tanah itulah di negeri Arab. Di negeri Arab itu, dan dia adalah khasiat-khasiat dia. Colgate pun keluarkan juga. Ada Colgate kayu sugi pun ada juga. Sebab dia ambil getah dia tu. Jadi Nabi ni, dia ni orang zaman dulu ni, maknanya dia akan ambil tu, lepas tu dia akan gunalah untuk bersugi. Jadi dia ni tolong Nabi tukang ambil tu kayu-kayu tu. Jadi dia pergi ambil. Sekali tu dia pergi ambil benda tu, angin bertiup kuat, terselaklah kaki dia, terselaklah betis dia ceritanya. Bila terselak kain tu, nampak betis dia, orang tengok dia, semua orang ketawa, dia kata. Sebab rupa-rupanya betis dia ni sangat-sangat kecil lah, macam apa benda dia kata. Jadi orang ketawa. Nabi SAW marah kepada orang ketawa tu, sebab ketawa tu macam menghina lah dia. Apalah kecilnya gitu. Nabi kata dia ni adalah kecil di sisi kamu, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia lebih berat daripada gunung Uhud. Nabi kata bukit Uhud tu, gunung Uhud. Kalau sebut bukit Uhud ni bagi orang Arab ni tak adalah. Sebab apa? Bukit Uhud tu kira bukit paling besar lah dekat Madinah tu. Kita pun pergi tengok kan, dia ada Jabal Aqeq, dia ada Jabal apa tu keliling Madinah tu, tapi semua tu kecil-kecil je. Yang paling besar tu pergi Jabal Uhud. Sebab itulah Uhud ni dia adalah di samping perang Uhud dan sebagainya. Itu kisah sahabat kita ni. Dan jadi cerita dia masuk Islam. Kemudian selepas daripada tu Nabi SAW dia sentiasa telah berkhidmat, menjadi orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Kalau kita baca ada satu kisah lagi, seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dia juga adalah orang panggil khadim Rasulullah SAW, iaitu orang yang berkhidmat. Berkhidmat bukan kena bayar, bukan dapat gaji, dia bukan orang gaji ni, tapi dia memang suka berkhidmat kepada Nabi. Orang yang berkhidmat kepada Nabi ni dia untung, sebab dia akan dapat ilmu banyak. Semua benda dia ikut Nabi. Nabi mengajar, Nabi apa, dia akan dapat ilmu.
Di samping belajar ilmu, kita kata hari itu kita sebut itu, satunya ilmu yang kita kata ilmu belajar teori. Yang kedua yang kita sebut hari itu ialah satu lagi ilmu secara praktikal, amal amali. Yang ni susah nak dapat kalau kita tak ikut orang tu. Mana ni salah satu cara lah nak belajar ni, ialah nak belajar dengan mana-mana guru, ialah ikut guru tu. Ikut guru tu macam mana nak ikut? Jadi Ibnu Mas'ud ini yang diceritakan ni, dia dapat banyak ilmu kerana dia suka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada dia izin untuk masuk ke dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali waktu-waktu tertentu saja dia tak benarkan. Jadi oleh kerana dia ikut Nabi selalu dalam peperangan, dalam perjalanan, dalam pemusafiran, semasa tinggal di Madinah dan di rumah dan sebagainya, ketika dia dibenarkan masuk, maka dia telah dapat lihat banyak perkara-perkara yang dia boleh belajar. Tu kata secara praktikal. Sebab kalau secara teori, kadang-kadang kita belajar satu benda ni, kita dengar, kadang-kadang praktikalnya berbeza. Kita dengar satu benda, oh ni patutnya gini, ni macam ni, ni macam ni. Macam kita lah kata cerita nak belajar sembahyang, guru cerita sembahyang, sembahyang kamu kena rokok, kena sujud, kena ni, lepas ni kena ni. Walaupun kita hafal, kita kata perkara cara nak sembahyang ni, tapi bila suruh sembahyang, kalau tak buat praktikal, tak pandai. Sebab itulah kan, kadang-kadang banyaklah kita kata, kita ni belajar, kadang-kadang kita tengok orang, tengok orang tu, tengok ayah ke, tengok mak ke, tengok ustaz ke, tengok ustazah ke, masa kita kecil dulu tu, masa kita muda-muda, kita belajar, masa itulah yang melekat pada kita, dan kita tengok orang buat lah, gitu kan. Jadi kita kata sahabat-sahabat Nabi ni mereka ni yang mengikut Nabi, yang ikut kelas Nabi, yang ikut ceramah Nabi, dan kemudian yang ikut Nabi ke mana-mana. Biasanya mereka ni lebih pandai lagi, lebih alim lagi, lebih faqih lagi. Termasuklah yang disebut sini ialah Anas bin Malik yang kita cerita sebelum daripada ni, dan juga yang keduanya ialah sahabat ni, iaitu yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sebagai contoh lagi lah kita kata kan, hadis Nabi, bila kita sebut hadis, hadis Nabi, ini hadis Nabi. Maksud hadis Nabi ni, ulama kata ialah dia termasuk dalam tu ada 4 benda yang dalam hadis tu. Nombor 1 ialah iaitu Nabi berkata, Nabi cakap, Nabi kata gini, Nabi beritahu gini lah. Itu nama dia hadis, nombor 1. Yang kedua yang dikatakan hadis juga ataupun sunnah ni juga ialah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi maknanya orang tengok, oh sahabat tengok Nabi ni macam ni, Nabi ni buat macam ni, Nabi pakai baju macam ni, Nabi ni aku pernah tengok Nabi ni buat macam ni. Semua perbuatan Nabi adalah sunnah. Semua perbuatan Nabi adalah menjadi hadis, menjadi hadis ataupun sunnah. Maknanya ialah ia tu menjadi hukum. Kalau Nabi buat, artinya benda tu boleh. Kalau Nabi tak buat, artinya tak mesti tak boleh. Gitu. Tapi kalau Nabi buat, artinya benda tu boleh. Kecuali kalau Nabi beritahu bahawa benda ni aku saja boleh buat, engkau orang tak boleh buat. Gitu. Contohnya apa? Contohnya puasa wisol, dia kata. Puasa wisol ni puasa terus puasa, tak berbuka-buka. Ada sahabat nak ikut Nabi macam tu, Nabi kata tak boleh. Ada sahabat tengok Nabi ni dia kata dia nak buat lebih daripada Nabi, tak boleh juga. Dia kata aku tengok aku ni kata Nabi ni hebat, Nabi hebat ni, amalan dia hebat, dan sebenarnya dia ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum selepas kini dulu dan kini selamanya. Aku pun mestilah aku macam ni tak nak kahwin. Nabi kata tak boleh, kamu mesti kahwin. Aku pun kahwin, Nabi kata. Kahwin itu sunnahku, Nabi kata. Tu macam itulah maknanya. Jadi begitulah seterusnya kita tengok bahawa sahabat-sahabat ni dia belajar daripada apa yang ditengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga yang pada Nabi ni ialah Nabi yes. Dia panggil ikrar. Nabi dia panggil ikrar ni, Nabi mengakui. Nabi kata yes, Nabi kata na'am, Nabi kata boleh, Nabi kata Nabi angguk dan sebagainya lah. Dibuat di depan Nabi, tapi Nabi mengakui benda tu. Itu sebagaimana ada seorang sahabat ni, dia ni dia seorang sahabat ni, dia nak pergi ke Yaman. Yaman ni jauh lah pada masa tu. Tak ada orang nak jadi hakim di sana, nak jadi qadi di sana, tak ada di Yaman pada masa tu.
orang Yaman dah masuk Islam. Jadi Nabi SAW, orang Yaman panggillah, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, hantarlah kepada kami seorang, kalau ada masalah kami ni, kami nak hukum macam mana, nak tanya siapa. Jadi dia pun, Nabi pun hantarlah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal yang jadi ketua, nak jadi hakim kat sana, nak jadi qadi di sana, nak jadi orang yang memberi fatwa di negeri Yaman pada masa itu. Tapi sebelum daripada dia hantar ke Yaman ni, dia tanya dulu Muaz ni, Muaz, kalau apa-apa berlaku, kau nak buat macam mana? Muaz kata, aku tengok dalam Quran lah. Bagus. Tapi kalau tak ada dalam Quran, Muaz kata, aku tengok dalam hadis. Apa yang aku belajar daripada kamu, yang kamu sebut, yang kamu buat dan begitu-begitu, bagus, Nabi kata. Tapi kalau tak ada dalam hadis, kamu nak buat macam mana? Tanya Nabi kepada Muaz tu. Test dulu lah kan. Nanti kan tak lulus tak boleh pergi. Nak jadi ketua macam mana kan? Nak jadi mufti macam mana di Yaman? Kata Muaz bin Jabal, kalau tak ada dalam Quran, kalau tak ada dalam hadis, aku akan berijtihad, dia kata. Wala alu, dan aku tak akan lari daripada Quran dan hadis apa yang aku belajar daripada kamu. Maknanya bila aku belajar, aku tengok kamu buat ini, ya Rasulullah, aku boleh rasa dah bahawa benda ni boleh, benda ni tak boleh. Aku akan, macam itulah aku akan gunakan fikiran aku berdasarkan kepada setakat aku hidup bersama dengan kamu. Nabi SAW kata, Nabi pun tepuk belakang dia, bagus. Nabi kata, bila Nabi kata macam tu, ulama-ulama kata bermakna bahawa itu pengakuan Nabi SAW, bermakna betul apa yang Muaz cakap tu. Jadi akhirnya Muaz pun dihantarlah ke negeri Yaman. Tu nama dia ialah, nama dia ikrar Nabi, pengakuan Nabi. Ada satu lagi pula yang dipanggil hadis juga, iaitu orang buat satu benda depan Nabi, tapi Nabi diam, Nabi no comment. Nabi tak kata yes, Nabi tak kata no. Contohnya macam adalah ni sahabat-sahabat Nabi ni, dia pun sembelihlah tu binatang tu yang kita dipanggil dog tu. Dog ni negeri Arab je lah ada. Tempat kita ni macam biawak ni macam biawak, bukan biawak. Kalau biawak sedap lah, kita banyak lah dalam semak tu. Jadi dia macam biawak, tapi biawak pasir, dia duduk dalam pasir. Nama dia Dobbun, nama dia Dobbun. Siapa pernah makan? Saya pun pernah makan juga. Sedap lah. Tapi kalau tengok tu tak bolehlah geli ke, kata, ni biawak ni macam biawak ni, gitu. Dia budak-budak tempat saya tu biasa ada dia bawa, dia bungkus dengan aluminium, dia masuk dalam kapal terbang, boleh lepas juga. Katanya tak boleh lepas tu. Tak tahu. Dia ni jenis payah nak mati. Kalau sembelih dia 2 hari baru mati. Kalau digigit tangan kita tu tak lepas lah. Kena tunggu guruh dulu bunyi baru dia lepas. Kena buat bunyi guruh ikut dengan telefon ke apa benda baru dia lepas. Dia tu samsen sikit tu. Dia tak makan apa ni, dia tak makan binatang. Dia tak makan apa-apa, dia makan sayur. Jadi kalau kita beli dululah masa saya dulu, kita beli, kita letak situ, dia duduk diam macam tu. Kita beli kobes, beli apa, pergi makan, dia makan lah. Dia makan kobes, dia macam binatang sayur. Tu dog nama dia. Dia duduk di padang pasir, duduk dalam lubang pasir. Jadi sahabat-sahabat banyak, boleh tengok dalam internet. Dog ni, sahabat-sahabat ni, terutama ada seorang tu sahabat Nabi, Khalid bin Al-Walid. Dia ni masuk Islam lambat lah, tapi dia pun buat jamuan. Dia sembelih dog banyak-banyak, dia jemput Nabi SAW. Lepas tu dah hidang semua. Dog ni kalau kita hidang, kalau orang Arab tu dia potong kaki tu, potong ekor sikit tu, ekor tu macam berduri tu, dia tu buat terkangkang tu, dia buang perut tu, macam bewok lah macam tu, letak tu hidang atas tu, makan nasi biryani, nasi mandi, nasi apa. Jadi sedap juga. Jadi Nabi sampai, dia kata, Nabi pun tengok, apa macam makan lah, kata. Ya Rasulullah, Nabi kata, aku tak apalah, aku tak makan. Nabi tengok je, sahabat-sahabat semua makan dah. Makan. Jadi makanlah betul. Jadi daripada hadis ni, ni hadis juga kira ni. Nabi tak cakap apa, Nabi diam je. Tapi bila satu benda, satu perkara berlaku di depan Nabi, dan kemudian Nabi tidak larang perkara tu, Nabi tak kata no, jangan. Nabi tak kata macam tu. Jadi ertinya nama dia, itulah nama dia sukut Nabi. Sukut tu maknanya silent lah kita kata tacit silent lah, orang dalam istilah Inggeris dia panggil. Makna diam Nabi tu, no comment Nabi tu, Nabi tak cakap apa, itu menunjukkan bahawa perkara tu boleh.
Itu cara ulama-ulama ambil hukum. Jadi daripada sinilah maknanya kan kita kata sebab hujah dia ialah Nabi SAW kalau berlaku satu maksiat depan dia, dia tak akan diam, dia mesti akan tegur kalau perkara tu maksiat. Jadi kalau Nabi tak tegur, automatically perkara tu boleh. Jadi inilah kalau kita tengok sini maknanya ada 4 bentuk ada 4 maknanya yang ulama sahabat-sahabat ni tengok pada Nabi. Satu, kata-kata boleh dengar ceramah, tapi kadang-kadang Nabi bukan berkata, Nabi buat. Perbuatan Nabi. Yang kedua, perkara ni itulah yang sahabat-sahabat ramai dapat belajar apabila mereka ni banyak ikut Nabi. Ibnu Mas'ud ini dia banyak ikut Nabi, sebab itulah dia banyak belajar. Dia tengok. Kemudian tu yang tadi tu, yang kedua tu, yang ketiga, yang keempat tu Nabi diam tengok sesuatu benda. Maka begitu jugalah menunjukkan bahawa seorang tu kalau nak belajar, dia mesti kena bersama-sama dengan guru tu. Itu kata ulama lah kan. Kalau pergi belajar dengan ceramah saja lepas tu lari, sebab itulah kita, contohlah kata kita ni sekarang ni kita boleh belajar lah ikut internet, ikut apa benda kan, boleh belajar kan, tapi belajar tu dengan ceramah lah, kita tak tahu macam mana perbuatan, macam mana cara nak buat itu, kita tak dapat benda tu kan. Kita tak dapat. Jadi mana kita dapatlah satu daripada 4 okey lah daripada kosong, daripada 4 kan, at least dapat juga 1/4 gitu. Tu jadi kisah Ibnu Mas'ud ni, balik semula kisah Ibnu Mas'ud ni, dia telah menjadi khadim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia boleh belajar banyak benda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu cerita Ibnu Mas'ud ini, dia ni mempunyai kehebatan dia. Antaranya ialah dia ni sangat hebat ilmu tentang Al-Quran. Ilmu Quran maksudnya ialah dia pernah kata dia kata mana-mana ayat Quran, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, wallazi la ilaha illa ghairuh, demi Tuhan yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia, ma nazalat ayatun min kitabillah, tak ada mana-mana ayat Quran yang turun dalam Al-Quran ni illa melainkan wa ana a'lam, aku tahu, dia kata aina nazalat, di mana ayat tu turun. Ni tanda sebab dia ni selalu bersama dengan Nabi. Jadi maknanya ayat turun dia tahu, sebab Nabi bila turun Nabi akan baca kan. Orang sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian ni tak tahu. Kita panggil dia benda ni ialah asbabun nuzul. Asbabun nuzul ertinya itu ayat ni turun bila, keadaan di mana, keadaan bagaimana, sebab apa dan sebagainya, itu kita panggil dia asbabun nuzul. Ibnu Mas'ud berkata, aku tahu, dia kata ayat ni turun bila, musim sejuk ke, musim panas ke, waktu malam ke, waktu Nabi senang ke, Nabi susah ke dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kalau satu ayat tu kita tak tahu asbabun nuzul dia, kita akan salah faham, kita akan salah guna. Sebagai contohnya ialah satu kali ni sahabat-sahabat Nabi, iaitu sahabat Nabi ni yang masyhur ialah Anas bin Malik. Dia kata Anas bin Malik, dan juga seorang lagi ialah nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ni tadi kita cerita Anas ni, kita Abu Ayyub lah. Abu Ayyub ini dia ni seorang yang telah bersama-sama dengan tentera Islam semasa nak kepung kota Konstantinopel. Konstantinopel ni Istanbul sekarang ni. Masa kepung-kepung ni, peperangan ini, jadi adalah orang ni bersemangat. Setengah-setengah orang Islam ni semangat pergi perang, pergi ke depan tu kan. Jadi adalah kawan-kawan dia kata, "Hei, jangan semangat sangat, jangan pergi tu rupa-rupa musuh ni. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berkata," dia kata, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Dalam Quran kata, janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ni dia kata ni kebinasaan ni. Apa ni? Ni kamu pergi langgar musuh ni, dia mati nanti kamu ni. Abu Ayyub kata, tunggu sekejap. Dia kata, kamu ni salah ni, dia kata. Salah faham ni ayat ni. Ayat ni kata, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kamu tahu tak sebab apa turun ayat ni? Ayat ni turun, kata Abu Ayyub Al-Ansari, ialah kerana dia kata, pernah kami tu sekali tu, kami tidak mahu pergi berjihad, tak nak pergi berperang.
Jadi bila tak nak pergi berperang, tu ayat ni, janganlah kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Artinya apa? Yang binasa tu tak perang tu, bukannya pergi perang tu. Terbalik dia kata, kamu faham terbalik ni. Sebenarnya bila kita duduk di rumah, bila kita tak pergi berperang, bila kita tak berjuang untuk Islam, bila kita tak buat apa-apa untuk Islam, itulah nama dia tahlukah. Itulah kebinasaan tu. Binasa kamu. Binasa tu bukan mati maknanya. Binasa itu maknanya bila kita ni tidak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukan buat apa yang Allah Ta'ala suruh tu, itu maknanya tahlukah. Itu. Jadi maknanya di sini ialah bila kita nak faham satu-satu ayat, jadi sangat-sangat perlu, sangat cantik lah kita tengok apa yang dinama sebagai asbabun nuzul. Jadi adalah buku-buku dia, kitab-kitab dalam tafsir semua ada. Biasanya ada sebabun nuzul ni, dia akan cerita ayat ni turun dia ialah ketika begini, maksud dia begini. Jadi sahabat-sahabat ni mereka ni faham. Sebab sebagaimana kata Ibnu Mas'ud di sini, dia kata aku tahu ayat ni turun bila, kenapa, masalah apa. Gitu. Jadi cerita dia. Apa ni yang jadi kata dia lagi, wa illa ana a'lam fi ma nazalat, dan kemudian aku tahu bila dia turun, aku tahu, dan kemudian kenapa dia turun, why dia turun, aku pun tahu juga. Kemudian dia kata satu kata-kata dia yang masyhur, dia kata walau a'lam, kalaulah aku tahu, anna ahadan, kalau ada mana-mana orang, a'lam bi kitabillah, yang lebih tahu tentang Quran ini, minni, daripada aku, tanaluhul matiyu, yang boleh sampai oleh kenderaan. Mana unta boleh sampai. Kenderaan matiyu tu maksudnya ialah unta ataupun kafilah yang boleh berjalan pergi. Jadi dia kata kalau aku tahu mana-mana ada orang yang lebih tahu daripada aku, yang aku tak tahu, aku akan pergi. Dia kata la ataituhu, aku akan pergi ke tempat orang tu. Itu maknanya para sahabat tu macam tu maknanya. Jadi benda ni praktik dia lah kan. Kalau kita tengok praktik dia yang dibuat oleh para ulama lah kan. Seperti contohnya yang disebutkan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia ni seorang ahli hadis yang hebat lah. Imam Ahmad ni dia macam Bukhari, macam Muslim, macam Abu Daud, macam Tirmizi, macam Tabrani, macam An-Nasai, semua tu. Nama dia Imam Ahmad, pengasas pada mazhab Hanbali. Dia ni sekali dia cerita, aku dengar seorang yang ada satu hadis je, yang mana dia kata aku tak pernah dengar hadis tu. Lalu dia tinggal di mana? Dia kata perjalanan dia berminggu-minggu daripada tempat aku. Kemana aku pergi? Dia kata naik unta, aku pergi ke tempat tu. Nak dengar kata ni, maknanya dia sanggup pergi tu. Sebab apa? Sebab boleh sampai, jangan aku pergi, dia kata. Sampai di sana aku ambil hadis daripada dia. Ada setengah lagi cerita tu, seorang ulama ni, dia berjalan berminggu-minggu untuk cari hadis tu, untuk dapat, sebab dia tengok ada seorang ada hadis ni. Jadi dia pun pergi. Bila dia pergi, dia tengok orang tu tipu binatang dia, tak jadi ambil hadis tu. Tipu binatang dia tu macam mana? Dia kata kalau macam kita ni, dia kata ada unta dia tu, dia buat macam tu unta, tengok-tengok sebenarnya dia nak pegang unta. Gitu. Dia panggil unta tu. Itu unta tu pun datang tengok tak ada makanan pun, dia pegang tali unta tu. Dia tengok tu, tak jadi dah, dia cancel ambil hadis. Sebab apa? Kalau dia kata kalau dia boleh tipu, kalau orang dia boleh tipu unta dia, nanti dia tipu aku kan. Dia tak dengar pun, dia kata aku sampai macam tu tahap, walaupun dia dah berjalan berminggu-minggu, lepas tu dia patah balik. Ceritanya ialah sini, maknanya ulama-ulama dulu ni, walaupun mereka ni sahabat, sebagaimana cerita ni Ibnu Mas'ud ni kata kalau ada orang lebih tahu, aku dengar, aku akan pergi tempat dia. Tu kata-kata Ibnu Mas'ud lah kan. Jadi ini beri beri motivasi kepada kita kan. Iaitu apa? Sebenarnya kita ni patutnya kena berkorban untuk belajar ni. Sebab kadang-kadang kita belajar jauh ni, kita penat ni kan. Kadang-kadang kalau kita kata bolehnya mudahnya ni buka telefon di rumah ataupun buka ni, keluar lah kan sekarang ni pakai TV, smart TV, tekan keluar. Untuk guru mana nak, dia tak sama apa? Sebab apa? Kita nak dapat satu ilmu tu, Allah Ta'ala nak beri tu kepada kita tu, dia tak sama. Dia antara, bukan hanya kita dengar, bukan masalah informasi, bukan masalah kita tahu saja, tapi masalahnya lah usaha kita tu Allah Ta'ala beri kat situ pahala dia. Kerana susahnya kita nak pergi tu, maka Allah Ta'ala bagi pahala situ, dan pahala daripada situ Allah Ta'ala memberi. Sebagaimana ada satu hadis Nabi SAW,
Dua orang adik-beradik berjumpa dengan Nabi. Dua orang adik-beradik, seorang tu bekerja, seorang tu sibuk belajar. Dalam hadis Riyadhus Salihin ada sebut seorang tu sibuk belajar, seorang tu bekerja. Jadi yang belajar ni dibiayai oleh yang bekerja ni, adik-adik dia yang bekerja. Jadi maknanya dia adik-beradik disebut. Jadi lama-lama yang bekerja ni pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia kata, dia ni asyik belajar dengan kau je. Aku yang duduk biayai dia, aku yang belanja dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki yang bekerja tu, yang bagi duit kepada orang yang belajar tu. Dia kata, kamu tahu tak, dia kata, kemungkinan bahawa kamu tu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana dia belajar ni. Maknanya kerana usaha dia tu menyebabkan kamu dapat duit. Kamu tak tahu. Tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kan. Bukan Nabi marah kat dia, pergi belajar, awak ni berhenti belajar, pergi kerja. Jadi maknanya, sebab itulah sekarang ni kadang-kadang kan, kita ni lah kan, kita kadang-kadang ada orang belajar, budak-budak nak belajar kan, jadi kita ada duit sikit, kita bantu dia. Jadi kemungkinan Allah Ta'ala tak mustahil, sebab perkara ni dalam hadis sebutkan oleh hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita. Kenapa? Kena kita tolong budak ni, kita tolong orang nak belajar ni. Sebab benda ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Cerita Ibnu Mas'ud ni pula ni, jadi Ibnu Mas'ud ni selepas daripada Nabi wafat, dah Nabi dah puji dia ni. Pernah Nabi kata, man sarrahu, Nabi kata, siapa yang nak, kata, yang ingin an yaqra'ul Quran rataban, yang nak baca Quran macam rataban ni, macam kita nak kata, maksud dia ialah macam segar maksudnya. Kalau bahasa Arab, kalau buah tu, buah rutab tu ialah buah yang baru gugur tu, itu panggil rutab, daripada pokok kurma tu. Jadi siapa yang segar-segar, nak kita panggil fresh kalau ikan fresh tapi yang nak fresh dengar Quran, Nabi kata, maka kama unzila, sebagaimana diturunkan, maka falyaqra kita ata ibni ummi abdin, Nabi kata, maka bacalah sebagaimana yang dibaca, mengikut yang Ibnu Mas'ud ni. Jadi itulah kita kata Ibnu Mas'ud ni seorang yang dipuji oleh Nabi, dan banyak kali dia ni Nabi panggil dia untuk apa? Ibnu Mas'ud, tolong baca Quran boleh? Ibnu Mas'ud kata, macam mana aku nak baca untuk kau? Bukankah Quran tu turun kepada kau? Takkan aku nak baca untuk kau? Tak, Nabi kata, aku nak dengar bacaan daripada kamu, sebab bacaan kamu ni sedap. Itulah Nabi kata, dia fresh tu. Bacaan dia macam turun, macam baru turun, kata. Segar-segar lagi. Jadi sebab itulah para sahabat pun berebutlah nak dengar daripada dia. Sekali tu Sayyidina Umar pernah cerita, dia kata, Sayyidina Umar ni kan, dengan Nabi, dengan Abu Bakar, 3 orang duduk dalam rumah, duduk sembang-sembang lah kan. Dia ada satu rumah bukan rumah besar, rumah kecil dia kan. Di rumah mana dia tak cerita. Tapi sudah selesai, ni pada waktu malam, dia kata, kami pun keluar lalu tepi Kaabah. Tiba-tiba kami tengok ada seorang lelaki gelap, tengah baca Quran, tengah sembahyang. Kemudian Nabi SAW, kami tak tahu siapa tu. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba duduk tepi orang tu. Nabi dengar dia baca Quran. Kemudian selepas daripada dia baca Quran, dia berdoa. Nabi berkata kepada ni sahabat ni, Abu Bakar dan juga Umar, dia kata, Nabi dia berdoa. Apa-apa yang dia berdoa, Allah Ta'ala beri pada dia. Esok tu, kemudian mereka tahu bahawa itulah lelaki itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Esoknya Umar ni pun pergilah, dia kata, pergi kepada siapa? Pergi kepada ni, nak pergi jumpa Ibnu Mas'ud. Tengok sampai ke tempat Ibnu Mas'ud, dia nak cerita apa? Dia nak cerita semalam Nabi dengar senyap-senyap kau baca Quran, dan kemudian tu Nabi mengaminkan doa kau tu, mengaminkan apa yang kau, maknanya doa, biar doa apa-apa yang dia doa dapat malam ni. Jadi aku nak datang, nak beritahu kepada kau. Tengok Umar kata, aku nak pergi datang jumpa dengan Ibnu Mas'ud ni, tengok ada dah situ. Siapa? Tercegat seorang tu. Siapa? Abu Bakar. Sebab itulah masyhur kata-kata Umar ni, dalam kata-kata dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, ma sabaqtu Abu Bakrin, aku tak pernah dapat nak berlomba dengan Abu Bakar ni. Aku cuba nak lawan dia lah, maknanya nak lawan dari segi amalan baik, bukan nak melawan
ma sabaqtu Aba Bakrin As-Siddiq ila khairin qad. Dia kata tak pernah aku dapat nak potong dia, nak potong kebaikan yang dia buat. Dia kata illa sabaqani ilaihi, melainkan mesti di depan dia. Sebab itulah yang kita cerita hari itu, Nabi SAW tanya pada sahabat, siapa yang ziarah orang sakit hari ini? Dia. Abu Bakar kata aku. Siapa yang puasa hari ini? Aku. Siapa yang sembahyang sunat hari ini? Aku. Siapa yang ziarah orang mati hari ini? Aku. Siapa yang ke kubur? Aku. Semua aku. Tu kata aku kalah ni. Umar kata aku kalah dengan Abu Bakar ni. Hebat lagi dia rupanya. Diam-diam dia tu hebat dia. Itulah maknanya Umar hebat lah. Kita dengar Umar ni kan hebat kan. Satu kali Umar ni selepas daripada Nabi wafat, jadi diceritakan selepas daripada Nabi wafat, Ibnu Mas'ud ni telah pindah ke mana? Ke Kufahan kata. Ke Kufah. Kufah ni jauh lah kawasan Iraq sana kan. Dia tinggal sana. Jadi sekali tu Umar ni dia kata seorang sahabat berjumpa dengan Saidina Umar di Arafah semasa musim haji. Kemudian dia report, ni sahabat ni datang daripada sana, datang daripada Kufah. Kemudian dia jumpa dengan Saidina Umar. Dia cerita, Umar, dia kata, ni aku nak cerita, Umar ni presiden lah, presiden ke raja ke sultan ke ikutlah pada masa tu. Jadi dia kata, Umar, aku nak cerita kepada kamu satu benda. Di sana ada seorang tu dia buat satu benda. Kamu tahu apa dia buat? Dia panggil seorang tu tulis Quran, dia pakai daripada otak dia je. Gitu. Maknanya dia baca, tulis. Orang tu pun tulis nanti. Umar naik marah kan. Berani dia kata. Ada orang dia buat macam tu. Dia ingat main-main ke ni? Ni Quran ni. Main pakai dalam hati dia pakai suruh orang tulis. Kemudian dia tanya, siapa orang tu? Umar tanya kepada sahabat tadi tu. Oh, dia kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Umar yang nak marah tadi tu tak jadi marah. Dia kata, Ibnu Mas'ud. Allah, kalau Ibnu Mas'ud aku tak lawan. Kalau buat Quran, serah kepada dia. Ibnu Mas'ud, dia kata, kalau apa yang Ibnu Mas'ud buat, dia kata, aku tak boleh lawan pasal Quran. Maknanya tu Saidina Umar. Seterusnya, dia kata, ialah cerita ni lagi. Jadi kisah nak cerita kehebatan dia lagi ni. Banyak ayat Quran, kalau kita tengok dalam ayat Quran ni, yang turun, yang berlaku disebabkan oleh kisah yang berlaku kepada Ibnu Mas'ud ni. Antaranya ialah, kita ambil antaranya ialah kan, sekali tu dia kata ialah Nabi SAW ni bersama dengan orang miskin duduk di masjid di tempat ni di depan Kaabah tu. Orang miskin tu miskin betul lah, memang hamba, memang Bilal dia sebut situ lah, kata Ammar bin Yasir tu, geng-geng miskin semua tu, termasuklah dia kata, aku salah seorang. Ada 6 orang kami pada masa tu, 6 orang. Jadi pada masa tu Nabi bercerita, Nabi duduk bersama kami. Bagi orang Arab ni tak boleh duduk dengan orang miskin. Orang miskin, hamba tak boleh. Kita orang kaya jatuh standard kata. Jadi orang Arab kata, marilah orang Arab besar-besar ni yang hebat-hebat ni, dia kata, Muhammad, kami tak akan dengar cakap kamu sehingga kamu halau semua ni orang miskin ni. Oleh kerana itulah maka turunlah ayat surah Al-An'am ayat 52. Al-An'am ayat 52. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'. Allah Subhanahu wa taala kata, maksud dia, jangan kamu halau kata, orang-orang yang nak yang menyeru kepada Allah siang dan juga malam ni. Dan dia kata, kenapa kamu buat macam tu? Kerana demi kamu nak ambil hati orang-orang tadi tu. Tu ambil hati orang-orang yang kafir tu kan. Mereka bukan nak beriman pun. Mereka ni saja kan. Suruh macam ni kata. Jadi Allah Ta'ala kata, ma alaika min hisabihim min syai'. Maksudnya sini, kalau mereka tak beriman, kamu tak salah pun wahai Muhammad. Maknanya kamu tak akan aku marah. Allah Ta'ala kata, aku tak marah pada kamu kalau mereka tu tak beriman. Siapa tu yang kafir tu? Tapi kalau kamu halau orang-orang ni, orang-orang miskin yang nak beriman ni, kamu halau dia, aku akan marah pada kamu. Jadi Allah Ta'ala kata, wala tatrudi. Jadi Ibnu Mas'ud ni lah, dia ni berani. Walaupun kaki dia kecil, walaupun gini-gini, dia ni masyhur dalam sejarah orang yang kedua selepas daripada Nabi yang sanggup baca Quran depan-depan orang Quraisy tu. Orang tak berani. Sekali pada sahabat ni berkumpul, Nabi dah baca Quran dah depan orang Quraisy ni. Kemudian sahabat-sahabat ni berkumpul. Sahabat kata, siapa berani kita ni nak pergi baca ni?
Sebab tahu dah risiko kalau baca dekat Kaabah tu dia akan belasah ya. Jadi apa kata siapa ni Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud kata saya pergi. Orang kata awak tak boleh pergi, awak ni mana ada family, awak ni orang miskin, orang apa ni kan, tak ada family besar nak defend awak ni kan. Tak kira aku, dia kata yang penting aku boleh dengarkan mereka ni Quran. Dia pergi waktu duha, dia sebut duduk dekat hijab Ismail tu, duduk tepi tu, atau yang kata duduk dekat tu makam Ibrahim. Dia tak jauh kan situ kan, makam tepi tu, duduk situ, dia pun baca Quran. Dia baca surah Ar-Rahman, allamal Quran. Orang kafir pun berkerumun kat dia. Orang kafir kata, ni macam yang Muhammad ajar ni. Iyalah, dia kata. Dia orang pun pukul dia, berdarah habis dia, balik semula ke tempat sahabat tu. Macam mana? Kan aku dah kata dah, mereka katakan, kan aku dah cakap dah, janganlah pergi baca kau ni. Aku tak kira, kata. Esok kalau kau orang setuju, aku pergi pula, kata. Itu maknanya kalau sahabat tu main darah-darah ni biasalah ni kan. Sebab apa? Biar mereka dengar sikit. Jadi itulah beberapa perkara yang terakhirnya, insya-Allah kita tengok ada 1 minit lagi, iaitu kisah dia nak mati. Jadi dia pun mengadu yang datang ziarah dia ialah pada masa tu ialah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni ialah presiden masa tu, jadi khalifah pada masa tu, raja pada masa tu. Raja ziarah dia, tanya dia, awak nak apa? Aku tak nak apa-apa kan. Takut ada nak duit ke? Tak nak, dia kata. Kamu nak mengadu apa? Kata, aku nak mengadu dosa aku banyak, kata. Habis tu masuk dosa banyak, kita tak tahu dosa banyak mana. Habis tu kau nak apa? Dia kata, aku nak rahmat Allah SWT. Duit tak nak, kata. Kan nanti anak-anak kau nanti tak apalah, kata, kau mati, duit ni boleh bagi pada anak-anak kau. Tak ada, kata. Sebab apa? Dia kata, kau takut anak-anak aku miskin? Aku dah hajar anak-anak aku, dia kata. Anak-anak aku suruh baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam sebelum tidur, kata. Sebab apa? Aku dengar Nabi SAW berkata, siapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam sebelum tidur, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada kefakiran. Jadi itulah hadis yang masyhur yang timbul cerita pasal surah Al-Waqi'ah tu kan. Jadi setakat itulah saja pasal Ibnu Mas'ud. InsyaAllah dia meninggal pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pada malam tu, ketika ditanya tu, malam tu dia mati, malam tu dia meninggal. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dengan surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.